Shalom ibu-ibu yang terkasih, bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kita boleh sama-sama bersekutu dan akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita memuji Tuhan bersama-sama, kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Hari demi hari boleh kami lalui dengan pertolongan daripada-Mu. Tuhan, hari ini kami akan sama-sama boleh bernyanyi, memuji Tuhan, dan akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau yang bertahta di atas puji-pujian kami, Engkau yang menilik hati kami, dan Engkau yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita angkat sebuah pujian, ku nyanyi haleluya. Menyembah di sini.
kekuatanmu di hidupku. Ibu-ibu, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. 姐妹们，今天下午我们来一起思想神的话语。 Mari kita berdoa. 我们先做个祷告。 Bapak, terima kasih kami telah bernyanyi memuji Tuhan, dan sekarang tiba waktunya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Engkau berbicaralah kepada setiap kami agar kami anak-anak-Mu boleh mendengarkannya, tapi kami tidak hanya mendengarkan, namun kami benar-benar melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ibu-ibu, hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dari perikop Matius 5 ayat 1 sampai 4. 姐妹们，今天我们的讲题是从马太福音第5章第1到第4节里。 Perikop ini sering dikenal sebagai ucapan bahagia. 这段经文我们常常晓得，就是登山宝训。 Ibu-ibu, ketika melihat orang banyak, Yesus naik ke atas bukit lalu duduk dan ia mulai berbicara mengajar mereka. 就是耶稣看见这许多人，就上了山，既已坐下，门徒到他跟前来。 Kalau kita lihat di perikop sebelumnya, di pasal 4, kita akan mengetahui bahwa ada orang banyak yang mengikut Tuhan Yesus. 假如我们看之前的第4章的话，我们看到很多人跟随耶稣。 Dan orang-orang ini berasal dari daerah yang berbeda-beda. 当时跟随耶稣的人是在很多是不同地方而来的。 Lalu Tuhan Yesus duduk. 耶稣当时就坐下。 Nah, duduk ini adalah bentuk postur tubuh yang umumnya budaya saat itu digunakan untuk mengajar. 坐下这个姿势是当时的文化，就是一个人要教导的时候，他要坐下来。 Jadi sudah menjadi kebiasaan bagi guru waktu itu untuk duduk dan para pendengar untuk berdiri. 当时的文化习俗就是教导的人坐下来，老师坐下来，然后听的人站着听。 Nah, khotbah di bukit ini dilihat sebagai perkataan Yesus yang mendeklarasikan tentang kerajaan Allah. 这个在登山宝训的教导，就好像宣告了天国。 Kalau kita melihat sepanjang perikop ini, ada 8 ucapan bahagia. 假如我们看这个登山宝训，这里告诉我们有8福。 Dan perikop ini paralel dengan ucapan bahagia yang ada di Injil Lukas. 这里跟路加福音所记载的8福是有相关联的。 Kali ini kita akan sama-sama belajar tentang 3 ucapan bahagia yang pertama. 今天我们学习前面的前3福。 Ibu-ibu, perkataan Yesus ini menunjukkan hal yang sangat berbeda dari apa yang bangsa Israel harapkan dari Mesias. 耶稣这一次教导的就是关于领导，但是与以色列人所想的弥赛亚是完全不相同的。 Bangsa Israel mengharapkan seorang Mesias yang akan memerintah secara politik. 以色列人的想的弥赛亚是能够统治他们、统领他们的弥赛亚。 Mereka mengharapkan Mesias dapat membebaskan mereka dari perbudakan. 他们想的弥赛亚是能够把他们从奴隶当中被释放出来。 Namun sebaliknya, ternyata kedatangan Yesus sebagai Mesias adalah untuk menunjukkan bahwa dia memerintah secara spiritual. 但是主耶稣成为弥赛亚来到世间，是要表示他是在属灵上统领我们、带领我们。 Yesus memerintah secara spiritual dalam hidup orang percaya. 就是在相信他的人，在他们属灵上领导他们。 Pesan yang luar biasa ini memberitahu kita bagaimana kita akan hidup ketika Yesus adalah Tuhan kita. 这个教导让我们晓得，当主耶稣是神的时候，我们应该怎么样生活。 Tuhan Yesus tidak hanya mengajarkan tentang keselamatan, tapi dia juga memberitahu kepada murid-murid bagaimana
meneladankan Kristus sebagai Raja dalam hidup sehari-hari. 主耶稣不单单教导，但是他要他的门徒们晓得在日常生活当中怎么样跟主一起来生活。 Di ayat yang pertama, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. 就是在悉心的人有福了，因为天国是他们的。 Kata miskin di hadapan Allah 这里悉心或者是贫穷是什么意思呢？ dapat digunakan dalam dua pengertian. 这里有两个意思。 Yang pertama, miskin berarti tidak mempunyai harta 第一就是没有财富， atau hidup sederhana. 就是很简单的生活。 Tapi di sisi lain, miskin berarti sangat miskin sampai tidak punya apa-apa. 第二种的贫穷就是贫穷到他什么都没有了。 Pengertian kedua kata miskin ini berarti kalau seseorang itu tidak ditolong, maka ia akan mati kelaparan. 第二种的贫穷意味着这个人什么都没有，假如没人帮助的话，他就会饿死。 Ibu-ibu, dalam perikop ini kata miskin yang dipakai itu berarti miskin secara mutlak. 这里所说的贫穷就是完全的贫穷， Bukan miskin secara materi, tapi miskin dalam roh. 不是在物质上贫穷，而是在灵命上贫穷。 Maka ayat ini berbicara tentang barang siapa secara rohani merasa begitu miskin, 这里告诉我们，假如那个人一个人在灵命上这么贫穷的话，这么虚空的话， dan sepenuhnya bergantung kepada Allah, 而且他完全的仰赖神， orang seperti itulah yang akan disebut berbahagia. 这样的人，神称他为是有福的人。 Ini adalah pengakuan bahwa seseorang menyadari bahwa dia benar-benar tidak memiliki kekuatan. 这个人就表示他除了神以外，他完全没有力量。 Dia mengaku bahwa dia berdosa. 他也承认他是个罪人。 Dan panggilan untuk menjadi miskin di hadapan Allah ada alasannya. 神呼召他是有理由的， Karena kita tidak dapat menjalani hari demi hari dipenuhi dengan kekuatan kita sendiri. 因为我们过日常生活的时候，我们不能靠自己的能力来度过它。 Hanya dengan benar-benar bergantung kepada Tuhan, kita akan bisa berbahagia. 只有完全仰望神，我们才可以得到这个喜乐。 Jika kita tidak merasakan kebutuhan dan kemiskinan akan roh, 假如我们对这个灵不饥渴、不慕义的话， kita tidak akan pernah lapar dan haus akan kebenaran. 那我们对神的真理就不会饥渴慕义了。 Ibu-ibu, kerajaan surga itu adalah karunia dari Allah. 姐妹们，天国是神的恩典， Keselamatan yang kita peroleh bukan karena hasil usaha kita, 我们所得到的救赎不是因为我们自己努力得来的， tetapi murni kemurahan dari Allah. 这仅仅是神的怜悯。 Ucapan bahagia yang kedua, 第二个喜福， berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. 就是哀痛的人有福了，因为他们必得安慰。 Ibu-ibu, Yesus tidak hanya berbicara tentang kesedihan yang biasa-biasa saja. 姐妹们，耶稣不单单教导普通的伤心而已， Berduka di sini adalah konsekuensi dari dosa manusia. 这里的哀痛就是我们对罪后果的哀痛。 Berduka di hadapan Allah karena kita menyadari keberdosaan kita. 在神面前哀痛、伤心，因为我们晓得我们是个罪人，犯罪了。 Duka cita di sini adalah duka cita menurut kehendak Allah. 这里的哀痛、伤心，就是按照神的伤心， yang akan menghasilkan pertobatan dan keselamatan. 这会引起带来给我们悔改的心，然后我们会得拯救。 Seperti yang dijelaskan Paulus dalam 2 Korintus 7 ayat 10. 就像保罗在哥林多后书第7章第4节告诉我们， Orang yang berduka cita akan dihibur.
就是有懊悔的被安慰。 Orang yang terhibur adalah ketika mereka menerima kebenaran, 就是当他们懊悔的时候，因为他们得着了真理， damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus 就是由圣灵而来的喜乐和平安， dari Allah Bapa. 就是从天父而来的。 Ucapan bahagia yang ketiga, 第三个福， berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. 就是温柔的人有福了，因为他们将得到地。 Ibu-ibu menjadi lemah lembut bukan berarti menunjukkan bahwa kita adalah orang yang lemah. 表现温柔不是说我们是个软弱的人， Lemah lembut berarti seseorang memperlihatkan kesediaan untuk mau rendah hati. 有温柔的心，意思说我们愿意自己成为一个温柔来领受。 Lemah lembut berarti seseorang itu punya kesadaran bahwa setiap orang di dunia ini perlu belajar dan perlu dimaafkan. 有温柔的心，就是我们了解，成为世上的人，我们需要有这个温柔的心来饶恕，来接受其他的人。 Janji bahwa mereka akan memiliki bumi 就是他们将得到土地， membuktikan bahwa Allah tidak akan membiarkan umatnya. 就是证明神从来不会放弃他的子民， Allah akan memelihara hidup umatnya. 神会保守他的子民。 Ibu-ibu melalui 3 ucapan bahagia yang pertama ini, 接着今天我们学习的前面这三福， kita melihat bahwa orang-orang di dunia ini tidak akan menemukan kebahagiaan atau berkat di dalam kemiskinan rohani, duka cita, atau kelembutan hati. 就是世人在这个世界生活的时候，在他们的虚心，在他们的贫穷，在他们自己的温柔当中是找不到喜乐的。 Ini hanyalah berkat yang dapat didapatkan oleh orang-orang percaya. 这些福分是只有相信神的人才可以得到，才能够得到。 Orang-orang yang merupakan ciptaan baru di dalam Yesus. 在耶稣里面，我们成为新造的人。 Ibu-ibu, bagaimana perasaan kita setelah mendengar sebagian dari ucapan berbahagia ini? 姐妹们，我们听了这一小部分的这个福，我们有什么感觉呢？ Bukankah perkataan-perkataan Yesus tadi sepertinya bertolak belakang dengan apa yang dunia tawarkan saat ini? 耶稣所给予的与世界所提供的是完全相反的。 Ibu-ibu, kita hidup di dalam dunia yang mengukur kebahagiaan berdasarkan kelimpahan materi. 世人衡量一个有福，就是从物质上来衡量它， Kekuasaan, jabatan, tubuh yang sehat, 就是富有、权柄、名声、健康， dan keluarga yang harmonis. 也许和谐的家庭。 Tapi justru dalam perikop ini Yesus mengajarkan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang berserah penuh kepada Tuhan. 但是在这段经文里面，耶稣告诉我们，要幸福的话，就是要完全仰望神。 Di tengah-tengah kesulitan yang kita alami, 在我们面对的这些困难当中， apakah kita punya hati yang mau berserah penuh kepada Tuhan? 我们有没有愿意把所有的一切交托于神的心呢？ Kita harus sadar terus bahwa di luar Tuhan kita tidak akan mampu berjalan sendiri. 我们要晓得，在神以外，我们自己走不下去。 Yesus mengajar para pendengarnya dan termasuk kita saat ini 耶稣教导当时的人，同样也今天教导我们， bahwa orang percaya harus hidup oleh iman, 相信的人要因信心而生活， hidup di dalam Yesus Kristus. 生活在主耶稣基督里。 Mungkin dunia berkata bahwa kita adalah orang yang berduka cita, 也许世人看我们是一个悲伤的人， kita mengalami banyak kesulitan, 我们经历了很多困难， sakit penyakit, kesulitan ekonomi, 也许经济困难，身体上有疾病， ada konflik dalam keluarga. 也许家庭里面也有纷争。 Tapi kalau kita punya hati yang berserah penuh kepada Tuhan 但是，假如我们有一颗完全交托的心， dan hidup mengutamakan Tuhan, 我们生活仅仅只为了让神居首位，
kita adalah orang-orang yang berbahagia. 那我们是一个有福的人了。 Tidak peduli bagaimana dunia mengukur kebahagiaan, 我们不要管世界的人怎么样衡量福气这个字。 orang Kristen tidak hidup berdasarkan kebahagiaan yang dunia tawarkan. 基督徒生活不是按照世界所提供的这些幸福， melainkan hidup bahagia dalam pengharapan akan Allah. 就是我们幸福的生活，只是因为我们仰望神， Kiranya Tuhan menolong kita. 愿神帮助我们。 Mari kita berdoa. 我们来做一个结束祷告。 Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang bicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur Tuhan, Kau mengingatkan kami kembali, tidak peduli bagaimanapun cara dunia mengukur tingkat kebahagiaan, tapi kami punya satu standar yang pasti, yaitu hidup berbahagia. Kerinduan kami adalah hidup seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Karena itu kami akan disebut orang-orang yang berbahagia. Tuhan, tolong kami agar firman ini terus bertumbuh dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Pada akhirnya Engkau akan mendapati kami sebagai hamba-hamba-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 阿门。 Tuhan Yesus memberkati. 愿神祝福我们每一位。